Pada tanggal November 2019, negara dunia telah digemparkan dengan sebuah penemuan baru, sains yang baru, iaitu penemuan pengubah suaian jin bayi yang mampu menyebabkan bayi tersebut mempunyai jin yang bertahan daripada penyakit HIV. Okey, saintis yang dimaksudkan tersebut ialah yang bernama He Jiankui. He Jiankui merupakan seorang saintis dari negara China yang berkhidmat di Jabatan Biologi di sebuah universiti di wilayah Shenzhen, China. Okey, namun penemuan tersebut telah menyebabkan beliau dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak 3 juta yuan. Bukan itu sahaja, pihak akhbar CNN turut melaporkan bahawa beliau telah disekat daripada melakukan apa-apa kajian terhadap ataupun yang berkait dengan Human Assist Reproductive Technology. Okey, persoalan di sini, mengapakah tindakan beliau menemukan penemuan tersebut menyebabkan dia dijatuhkan hukuman sedemikian rupa. Jadi untuk kita mengetahui dan memahami mengapa dan apa yang dilakukan oleh Dr. He Jiankui ini, kita sebelum itu perlu cuba untuk memahami konsep DNA dan konsep teknologi CRISPR yang digunakan oleh beliau untuk melahirkan bayi-bayi tersebut. Jadi kita mulakan dahulu dengan DNA. DNA ataupun deoksiribonucleic acid ini merupakan satu molekul yang sangat kompleks, molekul yang mengawal semua fungsi-fungsi pembesaran dan pembiakan ke semua organisma hidup di muka bumi ini. Senang kata, DNA ini boleh juga dikatakan sebagai satu blueprint yang mengawal semua aspek biologi untuk semua hidupan di muka bumi ini. Seterusnya kita akan membincangkan pasal teknologi CRISPR-Cas9. Jadi CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats merupakan satu teknologi yang digunakan untuk kita mengedit DNA dan jin organisma hidup. Ia merupakan satu kumpulan DNA sistem imun bakteria yang melawan virus-virus yang menjangkitinya. Okey, jadi teknologi CRISPR-Cas9 merupakan satu teknologi yang menggunakan CRISPR dan enzim Cas9 untuk mengedit dan memotong jin ataupun DNA organisma hidup sebagaimana yang kita faham dalam teknologi komputer sistem cut and paste. Teknologi ini ditemukan dan dimajukan oleh Jennifer Doudna dan Emmanuel Charpentier yang kedua-duanya merupakan pemenang Nobel Prize in Chemistry pada tahun 2020. Jadi saya akan menceritakan tentang pandangan ahli etika berkenaan dengan skandal ataupun permasalahan Dr. He Jiankui. Matlamat daripada eksperimen beliau ini ialah beliau ingin melindungi mereka daripada jangkitan virus HIV yang mana ayah mereka merupakan pembawa virus HIV dan juga menjana immuniti daya tahan terhadap virus tersebut. Eksperimen ini yang telah dijalankan oleh Dr. He Jiankui ini telah melanggar semua prinsip etika antarabangsa yang telah dimaklumi seperti menghormati autonomi manusia dan tidak membahayakan manusia. Oleh itu, eksperimen yang dijalankan oleh beliau ini telah melanggar banyak prinsip moral termasuklah menghormati maruah manusia dan kebebasan berfikir dan bersuara. Umum mengetahui bahawa penggunaan CRISPR-Cas9 untuk edit germline manusia adalah dilarang ataupun dihadkan di peringkat antarabangsa. Dr. He Jiankui tidak memaklumkan penggunaan teknologi ini kepada ibu bapa kembar tersebut dan juga pada orang ramai. Jadi di sini jelas bahawa ketidaktelusan Dr. He Jiankui kepada ibu bapa kembar tersebut dan juga orang ramai. Tambahan pula, Dr. He Jiankui ketika ingin melaksanakan eksperimen ini, beliau tidak meminta kelulusan etika daripada institusinya dan tidak mendapatkan maklumat yang diluluskan persetujuan daripada subjek penyelidikan beliau. Dan seterusnya, perkara ini telah melanggar prinsip autonomi dan menghilangkan nilai maruah embrio. Oleh itu, kenyataan rasmi telah dikeluarkan oleh Second International Summit pada tahun 2018 mengenai penyuntingan genom manusia. Jawatan kuasa menyatakan bahawa komuniti saintifik perlu mengesahkan dakwaan eksperimen Dr. He Jiankui ini.
kerana eksperimen ini telah dianggap sebagai tidak mencukupi kajian, tidak mempunyai piawaian etika dan profesion perubatan. Jawatan kuasa juga membuat kesimpulan bahawa penyuntingan germline kekal sebagai teknik aplikasi klinikal yang lemah kerana ketidakpastian dan kekurangan pemahaman yang jelas tentang risiko. Jadi saya akan menceritakan tentang isu Dr. He Jian Kui dari perspektif Islam. Mengikut sorotan kajian-kajian lepas yang telah membicarakan tentang isu Dr. He Jian Kui daripada perspektif Islam, mereka menganggap teknologi CRISPR-Cas9 yang digunakan dalam isu Dr. He Jian Kui ini adalah dianggap haram kerana tidak memenuhi dan mengikuti kriteria yang terdapat dalam maqasid syariah serta tidak memenuhi kaedah qawaid fiqhiyah. Ini kerana maqasid syariah serta qawaid fiqhiyah adalah asas kepada bioetika Islam. Seterusnya kita akan membicarakan tentang maqasid syariah. Maqasid syariah adalah teori etika utama dalam Islam. Ia merangkumi 5 perkara asas iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. Dalam isu Dr. He Jian Kui ini, teknologi CRISPR-Cas9 digunakan untuk mengubah genom manusia. Tindakan ini lebih cenderung untuk berlaku perubahan terhadap ciptaan Allah. Dan jika dilihat dalam maqasid syariah, ianya akan melanggar prinsip utama iaitu memelihara agama. Jadi yang kedua, teknologi CRISPR-Cas9 ini mempunyai risiko yang tinggi dan mempunyai isu keselamatan. Sekiranya tidak digunakan dengan betul, ia akan memudaratkan nyawa. Secara tidak langsung, ia akan melanggar prinsip yang kedua dalam maqasid syariah iaitu memelihara nyawa. Selain itu, kes Dr. He Jian Kui ini boleh diklasifikasi mengikut tahap maslahah iaitu daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Hal ini kerana maslahah tersebut adalah merujuk kepada kesihatan kembar bayi tersebut. Kalau kita lihat, teknologi CRISPR-Cas9 yang digunakan tidak memenuhi kriteria tahap pertama dan tahap kedua iaitu daruriyah dan hajiyah, tetapi hanya memenuhi kriteria yang ketiga iaitu tahsiniyah kerana bayi atau embryo yang terhasil daripada penggunaan teknologi CRISPR-Cas9 ini adalah embryo yang sihat serta bayi yang daya rintangannya tinggi terhadap jangkitan HIV. Seterusnya, jika kita lihat isu Dr. He Jian Kui ini daripada kerangka qawaid fiqhiyah pula, maka kita akan menyentuh prinsip yang utama iaitu al-umur bimaqasidiha, yang mana jelas menyatakan bahawa setiap perkara itu bergantung kepada niat. Jika teknologi CRISPR-Cas9 ini digunakan untuk merawat penyakit genetik yang teruk, maka ianya dibenarkan dalam Islam. Tetapi, sekiranya teknologi CRISPR-Cas9 ini digunakan untuk tujuan designer baby, maka ianya ditegah dalam Islam. Dalam bidang sains teknologi pada hari ini, terdapat beberapa perkara yang dianggap baik pada matlamat akhirnya, tetapi kaedahnya tidak menepati syarak seperti isu Dr. He Jian Kui ini. Walaupun teknologinya baik, tetapi kaedahnya tidak menepati syarak, maka tindakan Dr. He Jian Kui ini ditegah dan dilarang dalam agama. Berdasarkan isu He Jian Kui di mana isu pengubahan jin dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk mencegah HIV, kami dapat simpulkan berteraskan pandangan maslahah, isu ini atau kaedah ini sama sekali tidak dapat diterima pakai walaupun dengan tujuan perubatan ataupun ia mungkin mendatangkan kebaikan atau manfaat terhadap individu yang diubah jin tersebut. Ini kerana belum ada bukti yang kukuh yang menunjukkan bahawa kaedah ini adalah kaedah yang terbaik atau berkesan. Malahan, ia mungkin mendatangkan kesan yang lebih buruk terhadap individu yang diubah jin tersebut. Samping itu, banyak lagi alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengubati atau mencegah penyakit HIV. Akhir sekali daripada kami, isu ini juga banyak menjadi perbualan ramai kerana ia sangat bertentangan dan melanggar etika bioperubatan. Lebih lagi, prinsip yang berkaitan dengan tubuh badan manusia iaitu prinsip autonomi. Ia sangat bercanggah dengan prinsip autonomi badan kita. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Jauhi He Jian Kui. #kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.